Okey bro, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tak mau ambil masa yang panjang. Sedikit nak ulas berkenaan dengan apa yang kita sendiri tahu tentang satu isu mungkin tengah panas ataupun mungkin yang ramai lagi sahabat yang tak tahu. Dia berkenaan dengan seorang lelaki, seorang individu, sahabat kita, seorang warga negara. Nama dia Bro Ben Mi, kalau tak silap saya lah. Yang kita tengok 2-3 hari ni dia aktif buat pendedahan berkenaan dengan warga asing, khususnya peniaga-peniaga daripada kalangan warga Rohingya, Burma dan sebagainya, yang melibatkan anggota-anggota penguasa khususnya di BKL apa semua. Jadi kita sedia maklum bahawa saya tidaklah mendapat detail yang sepenuhnya, tetapi apa yang saya dapat, apa yang saya lihat adalah daripada segi daripada Facebook, live Facebook daripada sahabat kita Ben Mi berkenaan dengan pendedahan live yang dia buat. Mungkin saya bukan 100% saya nak bersetuju dengan sahabat kita Ben Mi, kerana kita belum lagi mengenali beliau, belum lagi kita berjumpa dengan beliau, kita belum lagi mendapat segala-gala maklumat yang berkenaan dengan beliau. Apa yang saya cuba nak ulas ni adalah sedikit maklumat dan pendapat daripada apa yang saya lihat, sebab saya belum mengenali dia lagi lah. Tapi apa yang kita tengok daripada segi percakapan dia apa semua kasar. Kalau kita tengok dia pergi buat live, dia maki hamun cukup. Tu dia maki hamun cukup si peniaga-peniaga khususnya Burma dengan warga asing ni. Daripada kita tengok, mungkin pada saya sendiri pun kurang bersetuju jika perkataan-perkataan ataupun makian-makian yang dia keluarkan tu bodoh sebagainya terhadap. Tetapi kalau kita berada di situasi, saya bercakap berkenaan dengan situasi Bro Mi itu sendiri. Apa yang saya tengok, apa yang saya lihat adalah berkenaan dengan peniaga warga asing ni. Kita tahu dia berniaga bukan ada permit, lesen dan sebagainya. Dia main buka rainbow macam tu saja. Tetapi impak kesan daripada perniagaan yang dia buat tu, meninggalkan salah satu perkara yang saya tengok adalah sampah sarap. Sampah-sampah selepas meniaga, selepas buka kedai, buka jual sayur dan sebagainya, kita boleh tengok dengan jelas sampah-sampah yang ditinggalkan tu. Jadi kalau kita tengok apa masalah yang dihadapi oleh BRIMI ni, tekanan dengan perkataan-perkataan kesat yang dia keluarkan tu, kerana benda ni dia melalui saban hari. Hari-hari dia melalui. Peniaga yang berniaga, dia berniaga, buka jual sayur dan sebagainya 2-3 jam atau 4-5 jam. Selepas dia berniaga, dia akan meninggalkan satu sampah sarap yang banyak di kawasan tu. Kalau kita tengok live dia. Sebab tu, daripada situ tekanan dia, kenyataan-kenyataan yang dia keluar tu berunsurkan dia geram. Dia marah. Pasal mereka ni, kadang-kadang mereka ni tak faham bahasa. Tak erti bahasa. Kan? Bila kata kita dah berniaga, kita duk habang dah, duk cakap dah dengan mereka ni, kemas balik apa benda sampah sarap yang ada tu, tolong kemas balik. Dia berniaga, dia dapat untung, dia habis sayur dia, hak sayur busuk, hak sayur tak elok, dia buang merata. Itu cerita berkenaan dengan kawasan laluan tempat berniaga tu. Belum cerita di flat, di tempat mereka duduk dengan sayur busuk, sayur tak apa, sampah apa semua, dia main buang, main lewek macam tu. Hak tu jadi tekanan kepada, mungkin menjadi tekanan kepada Bro Mi ni sampai dia buat pendedahan demi pendedahan. Jadi hari ni pula setelah mungkin dalam minggu ni dia buat pendedahan, dia berlagalah, orang kata bertemu dengan mungkin daripada sahabat kita yang beruniform, yang berjumpa dengan dia semasa dia buat live tu dan perkataan-perkataan yang dia keluarkan, yang kita dengar, yang viral mungkin hari ini ataupun semalam, perkataan-perkataan yang diucapkan oleh badan-badan uniform ni, umpamanya tak ada raja lain ke, bodoh dan sebagainya. Ini yang kita tak boleh terima. Sepatutnya sahabat-sahabat kita yang menggunakan baju uniform ni sepatutnya lebih beretika, lebih
pandai berkomunikasi dengan rakyat. Kerana rakyat ni, Bromi ni rakyat Marhain. Serupa juga dengan saya. Saya ni bukanlah orang yang cerdik pandai, tetapi di atas kebimbangan, kadang-kadang kita bercakap dengan emosi dan sebagainya. Sebab perkara-perkara ni kita nampak di depan mata kita. Dia berlaku di depan mata kita hari-hari. Jadi tekanan-tekanan emosi menghadapi kerenah-kerenah peniaga warga asing dan sebagainya ni menjadi tekanan bagi kita. Jadi bila kita jumpa penguatkuasa dan kita minta mereka ambil tindakan, tetapi apa yang kita dapat, kita dimaki, dicakap bodoh, tak ada kerja dan sebagainya. Ini yang tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya anggota-anggota beruniform yang khususnya memberi servis kepada rakyat, memberi servis kepada kita warga Marhain ni lebih beretika, lebih memahami keadaan situasi emosi pengadu-pengadu ni. Sepatutnya mereka lebih melayani pengaduan-pengaduan. Kalau kita tengok daripada segi live yang Bromi buat pendedahan ni, dia jelas peniaga-peniaga asing ni banyak yang melanggar prosedur-prosedur perniagaan dan sebagainya. Dia menjejaskan, bukan saja menjejaskan negara kita, tetapi menjejaskan peniaga-peniaga lain, khususnya warga Melayu ni. Jadi yang ni kita minta. Kita minta pihak kuat kuasa, khususnya di BKL, untuk memantau, untuk menerima, untuk mengumpul balik aduan-aduan daripada rakyat-rakyat kita, netizen-netizen yang macam Bromi ni, untuk dapatkan maklumat. Sepatutnya mereka-mereka ini dipanggil, duduk semeja dan beri pengaduan secara direct, macam mana nak buat aduan, macam mana maklumat-maklumat di mana peniaga-peniaga, supaya di BKL boleh membuat tindakan susulan daripada maklumat-maklumat yang rakyat beri. Hari ni kalau kita tengok rakyat-rakyat, kalau kata rakyat bersuara, rakyat memberi pendapat, rakyat membuat pendedahan, rakyat hari ni kena balik. Kena bukan saja kena daripada segi undang-undang dan sebagainya, macam-macam kena ugut dan sebagainya. Jadi yang ni kita tak nak. Sebab rakyat ni kadang-kadang macam saya, kita tetap menghormati sistem undang-undang, kita tetap pakai setiap talian undang-undang, aduan dan sebagainya. Tetapi dalam waktu yang sama, bila aduan yang kita sampaikan tu tak sampai ataupun tak ke mana, jadi salah satu perkara yang kita buat adalah kita buat pendedahan secara umum. Yang ni sepatutnya pihak-pihak berkuasa mengkaji balik aduan-aduan, masalah-masalah peniaga, masalah-masalah setempat, di mana saja pun. Sepatutnya mereka ni mengkaji, mendapatkan maklumat dan memberikan servis yang terbaik. Layanilah mereka dengan budi bahasa, kerana mereka ni lah rakyat kita, mereka ni generasi kita, mereka ni ada IC biru, mereka ni generasi kita akan datang, mereka ni lah kuasa-kuasa bagi mengundi, hak-hak mengundi dan sebagainya, semua di tangan mereka. Jadi pihak-pihak berkuasa, khususnya di BKL, cubalah berinteraksi dengan baik dengan orang-orang macam kami ni. Itu yang saya rasa sikit terkilan lah. Tapi kita bukan nak pukul rata, macam saya live dengan Tok Singa tadi, kita bukan nak pukul rata kepada semua. Kita tetap menyokong. Saya selaku pengurusi bagi NGO saya, Pemancar Malaysia sendiri pun, kita berdiri teguh di belakang penguat kuasa, di belakang badan beruniform. Kita berdiri teguh di belakang kerajaan hari ini yang ada. Tetapi dalam waktu yang sama, tolong pantau, tolong lihat keadaan kita ni sebagai rakyat Marhain. Tolong lihat, tolong tengok apa masalah, apa tekanan, apa emosi, apa perkara yang kita rasa kita tertekan jiwa berkenaan dengan peniaga-peniaga orang Melayu dan sebagainya. Yang ni kita minta tolong sangat-sangat. Jangan terus memberi tekanan dengan kita. Kita dah tertekan nak bersaing dengan warga asing untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi kita juga ditekan daripada segi penguatkuasa, daripada segi orang kata SOP aduan dan sebagainya. Yang ni kita minta sangat pihak berkuasa untuk membuka mata. Lihat balik, tengok balik macam mana peniaga-peniaga kecil ini nak hidup dalam keadaan macam ni. Apapun, saya akan berurusan, saya akan berhubung dengan Bromi. Kalau apa perkara yang boleh kita bantu dia, kita akan bantu, insya-Allah.
dalam soal isu begini, dalam masalah isu begini, kita tetap berada di kalangan sama marhain. Kita sama-sama marhain. Kita faham, dan apa perkara yang Bromi sampaikan, kita sedia maklum dan kita sendiri tahu. Apa masalah yang terjadi, bukan kita tak melihat, kita melihat benda ni dengan jelas. Dan kita tahu isu ni setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tak pernah selesai. Tapi kita memberi pengharapan, kita tetap memberi, orang kata, satu pengharapan kepada penguatkuasa untuk menjalankan tugas-tugas mereka, untuk membasmi khususnya peniaga-peniaga warga asing ni, insya-Allah. Ya, pada abang, siapa yang nak visi boleh visi dengan saya. Aku ada 1-2 pendapat. Tapi kalau boleh kita bervisi, gunakan bahasa yang baik supaya kita dapat memberi, orang kata, satu contoh yang baik lah. Kita tak mau guna bahasa yang kesat-kesat. Siapa nak visi boleh request visi, nanti saya on live visi. Mat syukur Mat, hang ni apa masalah weh? Itulah, pada sahabat saya ni mungkin dia tak bukan daripada orang yang berniaga. Kita ni daripada orang yang berniaga kecil-kecil. Kita ni orang Melayu yang berniaga pada bawah, jadi kita lebih rasa tertekan, kita lebih memahami. Mungkin dia tak memahami, tak apa, tak ada masalah. Kan? Dia nak komen tu apa pun, itu hak dia. Tetapi berjaga-jaga, jangan komen-komen sebarangan, kan? Kita boleh tengok lah, orang kata adalah 2-3 sahabat kita yang negatif. Kita pun tak tahu mereka memakai fake account dan sebagainya. Kita pun tak heran pun dengan mereka ni, dan kita pun tak berasa mereka ni berkepentingan bagi kita. Apa yang kita nak bercakap adalah kepentingan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi kita, untuk pelapis-pelapis kita yang akan datang, untuk anak cucu kita yang akan datang. Hari ini kita bimbang, kita berasa bimbang dengan keadaan situasi yang berlaku. Abang Said Mudi, masalahnya orang Melayu tak beri duit kopi selesailah. Itulah, inilah kelemahan, kadang-kadang kelemahan orang kita. Kadang-kadang mereka ini tidak melihat dengan pandangan yang jauh. Apa akan terjadi selepas 10, 15, 20 tahun yang akan datang? Jika situasi macam ni terus terjadi, kita tak tahu apa yang akan terjadi kepada 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Long Tiger pun niaga juga. Long Tiger tetap ayah dia aku. Nampak? Kita tak sebut apa-apa, dia sendiri yang mengaku. Mungkin ya, orang kata antara provokasi. Kita tak heran pun dengan dia. Kita tak ada masalah pun dengan dia. Kita tak ada apa masalah pun. Apa yang kita buat hari ni adalah berada di landasan yang betul, landasan yang terbaik untuk rakyat. Antara view tinggi tak tinggi itu tak ada masalah bagi kita. Kita sikit pun bukan kita nak mencari publicity dan sebagainya. Abang Papa Rock hantam channel Lumbur Mak Aum. Ada lagi lah suku zakat dia kan. Dia pun dah terciduk teruk lah. Kita tak mau nak sebut pasal dia. Apa yang kita nak sebut hari ni, kepentingan bangsa kita, kepentingan peniaga-peniaga kita. Yang tu yang paling penting. Dan apa yang saya nak buat di page saya di akan datang, saya tengah susun ni, kita nak beri peluang kepada peniaga-peniaga online untuk berniaga, dan peniaga-peniaga online boleh DM saya. InsyaAllah yang tu nanti saya akan buat satu live berkenaan dengan kita nak cuba membantu peniaga-peniaga online kita. Jet Li tak tahu nak cakap apa, warga asing sampai tu. Ya, ini yang menjadi masalah kita. Bila mana peniaga-peniaga warga asing, kita bukan nak menutup periuk nasi peniaga-peniaga asing. Jika mereka ada mengikut prosedur yang betul, mereka datang untuk berniaga, mempunyai lesen-lesen permit perniagaan, tak ada masalah. Berniagalah. Sebesar mana pun hampa nak berniaga, warga asing nak berniaga tak ada masalah. Tetapi mestilah mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kita tak pernah ganggu, tak pernah kacau, tak pernah bersuara tentang mereka-mereka yang ikut prosedur. Tak ada masalah. Sesiapa pun boleh berniaga.
Ini adalah, tetapi mesti mengikut perundangan dan perlembagaan apa yang ada dalam perlembagaan negara kita, undang-undang negara kita. Kalau mereka nak berniaga segunung emas sekalipun, nak buka kilang sayung apa sekalipun, tetapi ikut prosedur, berniagalah, tak ada masalah. Ikutlah undang-undang yang ada. Tetapi apa yang mereka buat ni, mereka tidak mengikut undang-undang, mereka tidak mengikut SOP, dan mereka telah menjejaskan peniaga-peniaga kita, khususnya warga negara kita. Yang ni kita minta penguatkuasa ataupun badan-badan berinform untuk yang diberi tanggungjawab untuk buat semakan aduan ataupun cuba untuk orang kata membasmi mereka ni, daripada mereka ni seperti tumbuh seperti cendawan. Hari ni mereka kita basmi, esok 10 hari ni yang kita basmi, 20 esok mereka timbul macam cendawan. Yang ni kita tak nak. Isu ni berpanjangan. Isu ni tak pernah nak habis. Cuci bersih tak ada. Setiap kali cuci dia akan bercampur. Setiap kali cuci dia akan bercampur. Okey, baik sahabat-sahabat. Itu saja. Saya akan berhubung dengan abang ni. Sebagaimana kita menyokong mana-mana sahabat-sahabat kita yang bercakap ataupun bersuara tentang kebimbangan kepentingan rakyat. InsyaAllah kita akan sokong. Sekiranya mereka benar, mereka tiada berkepentingan, kita akan sokong. Tak ada masalah. Kita akan berdiri di belakang mereka, berdiri di samping mereka, kerana mereka sama rakyat marhain seperti kita. Jadi kita tak goyang, kita tak bimbang dengan orang kata segala ugutan, segala orang kata segala tomahan untuk cari publicity dan sebagainya. Kita tak bimbang kerana kita adalah kita. Ini adalah negara kita. Jadi kita berhak untuk bercakap, kita berhak untuk bersuara, kita berhak untuk memberi pandangan. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya. InsyaAllah berkenaan dengan perancangan-perancangan daripada saya akan beritahu. Tetapi kepada Bromi, anda tidak berseorangan, anda tetap, kami tetap akan bersama-sama dengan anda, insyaAllah. InsyaAllah saya akan berhubung dengan saudara Bromi. Apapun, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berikan masa, berikan ruang untuk bersama di dalam page itu. Apapun, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.